Penyebaran berita palsu di Malaysia memberikan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Pertama, berita palsu boleh menimbulkan panik serta kegelisahan dalam kalangan rakyat kerana maklumat yang diterima tidak tepat, lalu mencetuskan salah faham dan ketakutan. Selain itu, penyebaran maklumat yang tidak sahih boleh menjejaskan reputasi individu, organisasi dan institusi kerajaan apabila mereka difitnah tanpa bukti yang kokoh. Tambahan lagi, berita palsu mampu memecah belahkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Maklumat yang berunsur kauman atau hasutan boleh menimbulkan konflik dan menggugat keharmonian negara. Dari aspek ekonomi, penyebaran maklumat palsu berhubung produk, perkhidmatan atau pasaran boleh mengurangkan kepercayaan pengguna dan menjejaskan perniagaan tempatan. Akhir sekali, kerajaan terpaksa membelanjakan masa serta sumber untuk membenteras berita palsu melalui penguatkuasaan undang-undang dan kempen kesedaran. Oleh itu, penyebaran berita palsu merupakan ancaman serius yang perlu ditangani agar kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara dapat dikekalkan. Dan salam sejahtera, saya Trisa Duyana Jimmy dari Wartawan MSU. Dalam laporan khas hari ini, kami ingin mengingatkan orang ramai tentang bahayanya penyebaran berita palsu di media sosial. Baru-baru ini, seorang individu telah ditahan selepas menyebarkan maklumat yang tidak sahih berkaitan Brexit. Ini mencetuskan kebimbangan di antara kalangan masyarakat. Pihak berkuasa menegaskan bahawa tindakan menyebarkan berita palsu merupakan satu kesalahan serius di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia pada tahun 1998. Orang ramai didasarkan sentiasa menyemak sumber maklumat dan merujuk kepada saluran rasmi sebelum berkongsi sebarang berita. Ingat, satu perkongsian palsu boleh membawa pada fikir sebelum kongsi. Boring lah. Buat apa? Boring lah. Buka Facebook dulu. Aha. Vaksin adalah bahaya di kalangan manusia. Bos. Siapa ni? Hello, Datuk ni Xavier Balang anak Reno. Anda dikendaki untuk hadir ke balai untuk setempat berhubung penyebaran maklumat palsu yang menyebabkan kebesaran. Hah? Saya hanya bergurau, Tuan. Walaupun hanya gurauan, tetapi ia memberi impak yang besar kepada orang lain. Jadi, esok Encik Xavier harus ke balai. Kalau macam tu, saya akan pergi balai esok, Tuan. Bagi pendapat saya, menyebarkan maklumat sahih melalui saluran rasmi, pihak kerajaan dan agensi rasmi harus mempercepatkan penyebaran maklumat yang sahih melalui saluran yang dipercayai. Ini bagi mengelakkan kekeliruan dan memastikan orang ramai tidak bergantung kepada sumber tidak rasmi yang belum disahkan. Okey, apa langkah untuk mengatasi penyebaran berita palsu, iaitu ibu bapa dan guru perlu memainkan peranan penting dalam mendidik generasi muda mengenai etika penggunaan media sosial dan tanggungjawab dalam menyampaikan maklumat. Pendidikan awal ini mampu membentuk masyarakat yang lebih berwaspada dan beretika dalam menyebarkan maklumat. Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas terhadap individu atau kumpulan yang didapati menyebarkan berita palsu. Ini boleh dilakukan melalui penguatkuasaan undang-undang dibudayakan dengan kalian menyemak fakta dulu sebelum berkongsi sebarang maklumat di media sosial. Juga, individu
perlu digalakkan menggunakan nama sesawang fakta seperti sebenarnya.my atau MyCheck Malaysia untuk memastikan kesahihan suatu berita. Okey. Langkah pertama yang boleh diambil adalah meningkatkan kesedaran masyarakat melalui pendidikan tentang bahaya penyebaran berita palsu. Hal ini boleh dilakukan melalui kempen, seminar atau program literasi media yang mengajar orang ramai untuk mengenal pasti sumber maklumat yang sahih. Kesimpulannya, penyebaran berita palsu perlu dibendung kerana boleh menimbulkan kekeliruan